Okey, Assalamualaikum. Saya Nuzul Anwar dan untuk kelas kali ni adalah chapter yang baru. So dalam chapter ni saya akan mengajarkan tuan-tuan dan puan-puan subjek storytelling. So dalam subjek storytelling ni kita akan ambil masa panjang juga, beberapa hari juga untuk dihabiskan. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat ikut kelas chapter kali ni dan dapat buat assignment yang akan saya sediakan lah. Okey, untuk storytelling ni yang pertama ni, untuk chapter yang pertama ni saya akan ajarkan tuan-tuan dan puan-puan iaitu 5 pantang larang dalam hasilkan storytelling yang berkualiti lah. So apa tu 5 pantang larang ni? Sekejap lagi saya akan tunjuk satu persatu apa itu 5 pantang larang ni. Okey, yang pertama, jangan menggunakan perkataan singkatan ataupun ejaan singkatan lah. Kita gunakan ejaan yang penuh lah. Kalau perkataan jangan tu, jangan kita pendekkan jadi JGN ke. So full kan dia. Kalau jangan JANGAN, kita gunakan ejaan penuh. Melainkan jika produk yang kita jual tu melibatkan perkataan-perkataan sensitif yang kita terpaksa modify dia, bagi dia ejaan yang salah ke, ataupun kita letak hashtag ke, itu saja yang bagi saya boleh kita gunakan lah. Melainkan yang selebihnya, yang biasa, kita jangan singkatkan dia, gunakan perkataan yang full, yang penuh. So ni akan dari segi kajian yang ramai orang sifu-sifu dah buat, copywriting ataupun storytelling yang mempunyai ejaan penuh lebih mendatangkan, orang kata, untuk baca, untuk orang tu yang melihat tu untuk membaca. Okey, yang kedua, jangan guna ayat panjang-panjang. Okey, yang ni satu yang saya lihat banyak orang melakukan kesilapan. Dia kalau tulis perkataan tu tak ada koma, tak ada full stop, ataupun dia buat panjang, last kali baru full stop. Tak ada, kalau baca tu tak ada, kita macam dia tak ada berhenti. Kalau orang yang baca macam ni, dia penat tau sebenarnya membaca. Kalau kita tak bagi arahan untuk dia berhenti membaca. So pastikan penulisan kita ni ada koma dan ada nokta di tempat yang sesuai. Jangan main tulis je, habis satu perenggan baru letak nokta. Pastikan koma dan nokta ni digunakan sebetulnya lah. Okey. So yang ketiga, jangan buat perenggan terlalu panjang. Ini pun salah satu yang saya lihat ramai orang buat benda ni. Kalau dah buat satu perenggan tu sampailah 10 baris. Kadang-kadang ada yang sampai 20 baris. So tak perlu panjang-panjang. Okey, kita divide kan perenggan-perenggan ni dengan emosi. Contoh, perenggan satu dia rasa sedih, perenggan kedua dia mula rasa happy, perenggan ketiga dia rasa happy lah. Contohlah. So divide kan. Yang kedua, ada kesinambungan setiap perenggan ni. Contoh, perenggan satu dia cerita dia pergi kedai, perenggan kedua dia dah sampai kedai, perenggan ketiga dia beli barang dekat kedai. So pastikan ada kesinambungan. Jangan daripada perenggan satu tu terus letak dia pergi kedai, dia sampai kedai, dia beli barang. Jadi perenggan tu terlalu panjang. So asingkan, dividekan dia. Okey. Dan yang keempat,
Okey, yang ini pun saya lihat ramai orang gunakan, terutama yang jual-jual kosmetik tu semua, yang jual kosmetik, yang jual-jual pakaian. Yang ini bukan saya cakap tak boleh guna, tapi kurangkan. Sebab apa? Sebab bila kita terlampau banyak, macam kita tengok taman, macam kita dah tengok taman bunga, ataupun kita dah tengok macam benda tu nampak ke anak-anakan, dia tak nampak macam profesional. Kalau kita nak buat iklan, kita mesti nampakkan professionality iklan kita tu. Kalau nak guna emoji ni, pastikan guna waktu yang perlu. Contoh, saya sangat happy. Lepas perkataan happy tu, letaklah muka senyum 2-3 dah lah. Saya sangat sedih. Letaklah muka sedih. Jangan sampai yang nak buat dia punya, nak memisahkan perenggan tu pun dah letak muka buat banyak. Bunga buat banyak tu tak perlu. So kita nak bagi orang yang melihat tu ringan mata dia nak mandang kita punya penulisan ataupun storytelling lah. So yang kelima, yang terakhir, jangan biarkan kosong. Jangan biarkan kosong ni maksud dia, janganlah kita buat teks saja. Yang ni tak terlalu berat sangatlah isu jangan biarkan kosong ni. Kita letak gambar, kita letak video. Ada yang jenis soft selling, dia hanya tulis cerita pendek ataupun status pendek tanpa gambar, Tapi sekarang ni saya lihat dekat Facebook ada yang background tu kan, bila buat status ada background, itu okey lah, nampaklah juga keceriaan kita punya status tu kan. Tapi kalau boleh jangan biarkan dia kosong, tulisan dia terus background putih macam tu, jangan. So sebab apa, bila kita nampak ceria dengan ada background ataupun ada gambar, ada video, so orang suka nak engage. Dia cepat rasa nak engage tu, cepat datang. Okey, assignment. So 1, 2, 3, 4, 5 kita dah settle. Pantang larang tu, okey, pastikan saya review balik. Jangan guna perkataan singkatan. Nombor 2, jangan guna ayat panjang-panjang. Nombor 3, jangan buat perenggan terlalu panjang. Yang keempat, jangan guna emoji ikon terlalu gerap. Dan yang kelima, jangan biarkan kosong lah. So letaklah gambar ke ataupun video ke. So assignment saya kali ni simple je. Kita tak perlu buat story panjang-panjang ke, tak perlu. So assignment kita kali ni mudah. Buat satu post yang ringkas, menggunakan 5 pantang larang ni lah. So antaranya yang kita boleh buat, doa harian, aktiviti semasa ataupun yang dah lepas, contoh apa benda yang kita dah buat semalam. So tips dan petua serta motivasi lah. So kita buat ni dekat page kita yang baru buat tu, ataupun yang page backup kita yang kita baru buat tu, buat dekat page tersebut. Okey, saya tunjuk satu contoh lah yang saya punya post. Okey, saya buat on the spot post ni. Okey, saya dah standby copywriting saya ataupun storytelling saya. So ni cerita dia tentang perniagaan lah, belajar tentang perniagaan. So saya kat sini saya langsung tak ada emoji, saya tak guna pun emoji. Dan saya buat satu, saya ada koma, ada noktah, dan perenggan yang pendek dan tak panjang. So dan gambar nanti saya akan masukkan. Kejap, saya copy dulu. Copy. Okey, saya masukkan dekat page. Okey, ni page yang saya baru buat hari. Okey, saya buat post.
dan saya masukkan gambar. Okey, saya masukkan gambar ni. Okey, kemudian next. Okey, sementara dia uploading, saya nak tuan-tuan dan puan-puan lepas post macam biasa. Lepas post, copy link. Okey, dah masuk. Copy link, klik atas ni, copy link dan pastekan dalam group assignment. Okey, so jika ada apa-apa pertanyaan, soalan, nak tanya saya tentang chapter ni, yang nombor 1 ni, boleh tanya saya. Okey, sekian, terima kasih.